Hari ni kita akan tengok soalan nombor 10. Soalan pertama. Tentukan koordinat imej bagi titik G. Kita nak cari koordinat bagi G prime di bawah translasi negatif 80. So, kita kena tahu translasi kena tengok macam mana. Okay, nombor yang di atas sebenarnya pergerakan kedudukan sepanjang paksi X sama ada ke kiri atau ke kanan. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi, ini adalah bergerak 8 unit ke kiri. Manakala nombor di bawah negatif 8 adalah pergerakan sepanjang paksi X sama ada ke bawah atau ke atas. Kalau kosong, maksudnya dia tak bergerak lah. Jadi, macam mana kita nak cari G prime? Kita boleh terus masukkan ke dalam kedudukan X dan Y dalam koordinat ini. Jadi, negatif 1 adalah pergerakan, adalah kedudukan pada paksi X. Jadi, dia akan bergerak lagi 8 unit ke kiri. Jadi, kita tolak 8. Manakala paksi Y kedudukan tiada perubahan, kita boleh terus dapat G prime adalah negatif 9, negatif 4. Jadi, maka pertama kita boleh masukkan translasi ke dalam koordinat. Yang kedua, jawapan. Nombor B ini adalah faedah compound. Ini formula dia. Kita kena cari P, R, N dan T. Kita tengok soalan. Ini adalah satu iklan simpanan tetap bagi suatu bank di mana kadar faedah dia 5.5%. Puan Suryati simpan 15,000. Jadi 15 biru ni adalah prinsipal dia lah. Kemudian, kemudian selepas setahun, jadi tahun yang terlibat di sini, adalah tempoh dalam soalan ini adalah 1 tahun. Berapakah jumlah wang yang akaun simpanan tetap jika kadar faedah dikompaun setiap 4 bulan kali. Jadi, setiap 4 bulan dia akan kompaun sekali. Maka, untuk cari nilai N, kita kena cari setahun berapa kali. Jadi kita sudah ada P. Kemudian kita nak cari R pula. R adalah kadar faedah dalam bentuk perpuluhan. Jadi ini dalam peratus. Kita kena bagi lagi 100. Maka kita dapat 0.055. Ini adalah R. Kemudian kita nak cari T. Tempoh dalam unit tahun. 1 tahun lah. Kemudian kita nak cari N pula. Dia 4 bulan compound sekali. So dalam setahun ada berapa kali 4 bulan boleh berulang? Kita boleh terus ambil 12 bahagi 4 bulan. Jadi setahun 3 kali. Maknanya Januari sampai April sekali. Mei sampai Ogos sekali. September sampai Disember kali ketiga. Sekarang kita sudah ada semua maklumat. Kita masuk je ke dalam formula. Dan masa kita tekan kalkulator, kena tekan dalam kurungan. Lepas tu terus kuasa dulu. Jadi tekan 1 tambah 0.055 bahagi 3. Tekan sama dengan. Lepas tu terus tekan kuasa. Iaitu V terbalik 3. Lepas tu barulah darab dengan 15,000. Jadi kita akan dapat jawapan ini. So soalan ini 2 markah saja. Markah yang pertama bila you boleh masuk ke dalam formula ini. Dan kedua bila you dapat jawapan. So bukan senang lah. Kita tengok nombor 2 pula. Ini adalah kebarangkalian. Dalam kotak ini ada 3 biji guli biru, 4 biji guli hijau dan tak tahu berapa biji merah. Tetapi kita dapat kebarangkalian untuk dapat sebiji guli adalah 1/3. So kita kena tahu macam mana ini dapat. Daripada formula ini. P adalah kebarangkalian bersamaan dengan N. Bilangan guli hijau iaitu 4 per jumlah. Ini bilangan sampel. Ini adalah bilangan guli hijau. Ini adalah bilangan sampel. Jadi kita cuba susun seperti formula di atas dulu. Kebarangkalian mendapatkan guli hijau 1/3. 4 adalah bilangan. Sebenarnya bagi guli hijau. Kemudian sampel 3 tambah 4 tambah merah. Kita assume dia sebagai X. So, kita selesaikan ini. 1 macam mana jadi 4? Kalilah 4. Jadi, kalau kita nak cari jumlah, 3 pun kita kena kali dengan 4. Jadi, jumlah adalah 12. Maka, kita sudah boleh cari X.
Okey, kita boleh terus tolakkan dengan 7 sebab 3 tambah 4 ni 7 kan. Jadi kita boleh tolakkan dia. Jadi kita dapatlah X sama dengan 5. Jadi soalan ini 3 markah. Soalan markah yang pertama bila kamu boleh banding macam ini. Okey, yang kedua bila you boleh tolak ni jalan kerja dan ketiga adalah jawapan. Okey, yang last ini adalah laju. Okey, soalan dia bagi tahu sebuah van bergerak dengan laju awal 70 km per jam, lepas tu dia pecut sampai laju akhir 90 km per jam dalam masa 10 saat. So ini kita boleh cari apa? Boleh cari pecutan. Kemudian kereta pula dari 36 km per jam sampai 60 km per jam dalam masa 8 saat sahaja. So adakah pecutan van itu melebihi pecutan kereta? Jadi kita kena kira lah pecutan dia. Jadi kita tu kira dulu untuk van. Okey, laju akhir 90 tolak laju awal per 10 saat. Okey, kalau kita nak samakan dengan unit masa dia, kita boleh tukar juga. Okey, saat ini kepada jam, iaitu bahagi 60 untuk tukar kepada minit. Lepas tu bahagi lagi 60 untuk tukar kepada jam. Jadi kita dapat ini. Kita ulang lagi pada kereta. Okey, 60 laju akhir, laju awal 36 dalam 8 saat sahaja. Kemudian kita tukar 8 saat kepada jam, kita dapat ini. So, pecutan mana satu yang lebih tinggi? Pastinya kereta. Jadi tidak, pecutan kereta melebihi van. Jadi senang saja, tak perlu salin soalan. Tapi kena tunjuk jalan kerja dan snap gambar sekurang-kurangnya 10B dan C. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.